Dan sabda Nabi SAW seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada hadis ni. Tentang kelebihan dua surah Al-Mu'awwizatain. Nanti kita share. Dua surah ni surah apa. Yang mana bermaksud sabda Nabi SAW. Bahawa saya telah turun. Saya telah diturunkan atasku dua surah yang tidak pernah turun sebelumnya. Dan bahawasanya tiada dibaca dua surah yang lebih keredaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada keduanya, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Subhanallah. Muslimat sekalian, panah ke? Tak panah. Okey, duduk tegak jap. Kita kena tolong juga ni, beri bantuan pernafasan ni. Okey, akak tangan belaka atas, dua-dua kat tangan. Okey, akak ada tangan belaka. Masya Allah, Alhamdulillah. Tangan ni banyak buat benda ni. Cubit anak ke, cubit cucu ke, banyak pegang Quran ke, banyak tulis buat molek-molek, insya-Allah. Okey, buka tutup. Macam ambil bintang. Macam ambil bintang di langit. Macam mana kalau ambil bintang di langit? Kena tegang ah. Gitu. Okey, tinggi kan bintang di langit? Kena tegang nak ambil bintang tinggi. Okey, buka tutup. Banyak tak bintang tu? Banyak. Okey, sekarang bintang tu wika orang kanan. Wika orang kanan. We dua-dua buat gini. Ambil lah. Buat gini Ambil lah. Itu macam ambil. Ni we gini. Wika orang kanan. Subhanallah. Okey. Ikhlas ada we tu. Okey, wika orang kanan. Buat tegang lah we. Okey, sekarang we kau kiri pula bintang tadi tu. Masya Allah. Ada orang tanya tak tahulah. Mana Ustazah dah nampak pun bintang. Okey, kiri buat gerak-gerak gitu. Kena regang-regang ni. Saya faham tu. Banyak dah yang khusyuk watawaduk tu. Okey, lepas tu sekarang letak tangan atas bahu masing-masing. Ni musim PKP dah boleh urut orang lain, urut diri sendirilah. Ada yang sedia nak musim. Boleh. Okey, pusing kanan, pusing depan. 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okey, 10 kali ke belakang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Subhanallah, masya-Allah. Okey. Ini ngelah, lepas ni saya nak ke Ustazah Hidayah sampailah habis, insya-Allah. Okey. Ustazah, lepas ni Ustazah terus masuk surah Al-Falaq, insya-Allah. Saya memang dah sedang surah An-Nas ni. Kan? Memang kita dah habis, kesimpulannya kena baca sendiri. Saya nak cerita tentang sikit pasal Al-Mu'awwizatain. Bila Nabi kata telah turun kepadaku dua surah Al-Mu'awwizatain yang tiada surah yang setara dengannya. Ada banyaklah matan hadis tu, antaranya begitulah yang Nabi sebut, yang mana tidak ada dua surah yang lebih Allah redha melainkan dua surah ni. Dan diberi nama Al-Mu'awwizatain. Apa maksud Al-Mu'awwizatain? Dua perlindungan. Pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Subhanallah. Okey, ada satu hadis Nabi yang agak panjang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit keras, sakit tenat. Lalu dua malaikat datang menemuinya. Salah seorang duduk di sebelah kepalanya, sedangkan yang lainnya di sebelah kakinya. Malaikat yang berada di sebelah kedua kakinya berkata kepada malaikat yang berada di sebelah kepalanya, "Apakah yang kamu lihat?" Malaikat yang berada di sebelah kepalanya menjawab, "Tab." Malaikat yang berada di sebelah kakinya bertanya, "Apakah tab itu?" Ia menjawab, "Sihir." Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian. Faham tak Angguk je lah, faham tak faham nombor 2. Okey, subhanallah. Masa Nabi tengah sakit tenat, maksudnya sakit yang keras, sakit yang berat, ada dua malaikat datang. Satu malaikat berada di kepala, satu malaikat ada di kaki. Jadi malaikat yang berada di kepala berkata kepada malaikat duduk di kaki Nabi, "Apa yang kamu lihat?" Malaikat yang berada di sebelah kepalanya, malaikat kat kaki tanya malaikat di kepala, "Apa yang kamu lihat?" Malaikat di kepala kata, "Tab." Kemudian malaikat berada di sebelah kaki bertanya, "Apakah tab itu?"
Malaikat yang berada di kepala Nabi jawab, sihir. Ketika itu Nabi sedang menghadapi sakit sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi. Kita tengok seterusnya. Malaikat yang sebelah kakinya bertanya, siapakah yang menyihirnya? Lalu malaikat berada di kepala menjawab, Lubaid al-Asham, orang Yahudi. Malaikat yang berada di sebelah kakinya bertanya, di manakah sihir itu disimpan? Malaikat yang berada di sebelah kepala menjawab, di dalam sumur keluarga si Fulan, ia terletak di bawah sebuah batu besar dalam keadaan terbungkus. Kemudian mereka berdua mendatangi sumur itu. Lalu mereka menguras airnya dan mengangkat batu besar. Kemudian mereka mengambil longgokan tu, lalu membakarnya, dan pada waktu subuh, iaitu pada pagi hari dan malam itu, Rasulullah mengutus Ammar ibnu Yasir beserta beberapa orang lainnya untuk mengambil buntelan sihir itu ataupun alat sihir itu. Kemudian diturunkan kedua surah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali beliau membaca satu ayat daripada dua surah tersebut, terlepaslah satu ikatannya. Terlepaslah ikatan apa? Ikatan sihir. Kedua surah tersebut, yang pertama dimulai dengan firman-Nya, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Kemudian yang kedua, surah yang diawali dengan katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Sebab itu dalam surah Al-Falaq ada perkataan min syarrin nafasati fil 'uqad, daripada kejahatan ahli sihir yang meniup pada buhul, pada alat sihir tu. Min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad, daripada kedengkian orang yang melakukan kedengkian. Orang berdeki ni memang ramai, tapi ada orang yang deki je lah, dia buat mana-mana. Tapi yang bahayanya orang yang berdengki dan membuktikan ataupun mengikuti kedengkian dan buat sesuatu, iaitu menyihir. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, sihir hari ni tak perlu jumpa Tok Romo, saya nak royak. Bukan nak ngajar sihir ni, tiba-tiba ustazah nak ngajar je. Tak. Hari ini saya pernah pergi ke satu universiti, kisah benar ni. Saya pergi ke universiti, saya jumpa seorang pensyarah. Lepas dah ceramah, pelajar universiti penuh dewan ni. Habis ceramah kan kita ada makan-makan. Masa tengah makan-makan tu, saya tanya kepada pensyarah, apa masalah besar pelajar-pelajar ni? Masalah utama pelajar-pelajar ni benda. Dan saya terkejut, saya tak sebutlah universiti mana, tapi universiti awam di Malaysia lah. Lepas tu, bila pensyarah tu jawab, ustazah, antara isu berat dan isu yang besar adalah masalah sihir. Sihir? Masalah mana, ustaz? Sebab yang menganjur tu pihak Biro Kerohanian. Dia sihir sama-sama pelajar. Kalau dia deki sama dia sihir sama-sama pelajar dalam sekolah. Lepas tu ada juga pelajar sihir kepada pensyarah. Kalau nak marah sangat ke pensyarah tu sekian-sekian. Macam mana ustaz boleh sebut gini? Apa bukti? Apa bukti? Dia kata, ustazah, kita kadang-kadang buat spot check barang-barang pelajar. Ada universiti yang masih ada kuasa ataupun dia buat benda-benda macam ni. Dan ustazah tahu apa yang mengejutkan? Kita jumpa banyak tangkal. Kita jumpa banyak alat-alat sihir. Kita jumpa dalam almari sekian-sekian. Dan memang pelajar-pelajar ini antara pelajar yang tinggi tahap stres, tahap kemurungan, tahap sekian-sekian. Sebab apa? Dia telah hidupnya bergantung kepada jin. Bila kita tanya belajar mana? Google internet. Hari ni budak muda, budak sekolah menengah, budak universiti, saya nak khabar, Google je mantra-mantra sihir. Nak buat orang tu tunduk, jadi macam semua ya je ke dia. Sihir apa? Ni jampi-jampi, bila orang tengok, orang kagum, jadi semua jatuh cinta. Pensyarah ni kata, ustazah, bila saya tanya orang puang, adalah dia punya tangkal, ada ni, kata ni benda ni. Saya baca ayat-ayat gini, supaya orang tengok, orang kagum, orang nampak saya comel, orang nak ke saya ramah, sekian-sekian. Rupanya belajar mana? Google internet. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu ramai pelajar-pelajar tak tahu bakpa sakit, bakpa gini, sekian-sekian. Mungkin sebenarnya ada di kalangan kawan-kawan yang ada kedengkian. Min syarri hasidin iza hasad. Saya pernah jumpa tok-tok guru kan, orang-orang alim. Saya kata, ustaz, lagu mana, syekh, tok guru, apa amalan untuk pendidik diri? Sebut dua. Beramal dan yakin, baca dengan hati, ustazah, tadabbur, Al-Mu'awwizatain, dua surah ni. Qul huwallah, ya, qul huwallah kalau boleh 3 kurs sekaligus lah. Tapi dua perlindungan ni
Sampai Nabi kata, telah turun kepadaku pada malam ini 2 surah perlindungan yang tidak ada setara dengannya. Siapa yang beramal dengan surah ni, ia akan dapat perlindungan daripada Allah yang kita tidak tahu pun keburukan apa. Sebab itu Al-Falaq tu kan, bila kita baca Al-Falaq, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada segala kejahatan yang diciptakan. Dan kita tak tahu kejahatan dia. Termasuklah wabak, termasuklah virus yang boleh memudaratkan. Sebab itu kalau orang tanya amalan apa Ustazah nak selamat ni, wabak apa semua ni, kalau pun dia positif pun, insya-Allah tak bagi mudarat. Sebab kita nampak ada ramai yang positif dan tak ada simptom, tak sakit, macam tak ada apa-apa, tapi positif. Maksudnya bukan maksudnya orang yang selamat daripada wabak semestinya dia tak kena langsung masuk Islam. Ada orang yang kena tetapi dia tak bagi mudarat kepadanya daripada kejahatan makhluk yang jahat. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi itulah di antaranya muslimin, muslimat sekalian. Muslimin tu sebab ada yang ikut di live ni, jadi saya nak memberi, nak menyerahkan. Saya tadi teringat pada kawan-kawan sama dalam satu grup tu, dia pesan dah saya, Asma dia cakap lama sangat, Kak Ida cakap lama sikit. Akhirnya saya cakap 1.5 jam dah. Masya Allah, tinggal 1/2 jam lagi. Jadi subhanallah dijemput kepada Ukhti Ustazah Wan Nur Hidayah Wan Fauzi untuk menyambung dan berkongsi tentang surah Al-Falaq insya-Allah. Jadi nampak tak surah An-Nahl tadi dah habis. Tapi balik baca sendiri. Itu insya-Allah afdal, sebab bila kita baca lagi jeliya, faham sungguh-sungguh insya-Allah. Surah An-Nahl tu. Alhamdulillah, dipersilakan. Subhanallah, muslimat sekalian, insya-Allah dalam lebih kurang 2-3 minit kita rangkum. Terima kasih pada Ustazah Hidayah, banyak ilmu kita dapat. Secara ringkas, bila kita dah cakap pasal 3 kul, bagaimana kita nak beramal. Pertama, satu hadis Nabi SAW, ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai surah ini, yakni Qul huwallahu ahad. Kemudian Nabi menjawab, sesungguhnya dengan mencintainya dapat memasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi kalau kita tanya siapa nak masuk syurga, kita semua nak masuk syurga. Dan Nabi kata siapa yang mencintai surah Al-Ikhlas, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Jadi alang-alang kita memang suka baca surah Al-Ikhlas dalam mayang. Kita baca lepas ni, kita dok-dang baca tafsir Al-Ikhlas. Balik ni cuba baca dan cuba menghayati apa surah Ikhlas ni sampai begitu sekali derajat dia. Kalau siapa yang suka mencintai Ikhlas, itu sebagai satu tiket untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kaifiat. Bila sebut kaifiat ni, bagaimana nak beramal dengan 3 kul ni? Okey, baiklah. Ini berdasarkan hadis Nabi, hadis yang sahih, muslimat sekalian. Dari Muaz bin Abdullah bin Khubayb, daripada bapanya ia berkata, pada malam hujan lagi gelap gelita kami keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, lalu kami menemui Rasulullah. Lalu baginda bersabda, apakah kalian telah menunaikan salat? Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Baginda bersabda lagi, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Kemudian baginda bersabda, katakanlah. Kali kedua, sehingga aku bertanya kepada Rasulullah, apakah yang perlu aku katakan? Lalu baginda bersabda, katakanlah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebanyak 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkan kamu, akan menjaga kamu dari segala keburukan. Dan ada di sana hadis yang lain Nabi sebut akan mencukupkan keperluanmu 2 kali ganda. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya ulang lagi sekali. Nabi perintahkan kaifiat bagaimana beramal dengan 3 kul. Bacalah 3 kali waktu pagi, 3 kali pada waktu petang. Kalau kita dah ingat waktu petang, kita bacalah waktu lepas maghrib pun tak apa. Nabi sebut Allah akan menjagamu daripada segala kejahatan. Dalam matan hadis yang lain Nabi sebut Allah akan mencukupkan kamu 2 kali ganda. Padahal kalau sekali ganda cukup dah kita ni. Tetapi dengan kita beramal 3 kali pagi, 3 kali petang, Allah akan mencukupkan kamu 2 kali. Subhanallah. Jadi sekarang ni kalau kita ada masalah tu, masalah ni, masalah rezeki ke, masalah suami ke, anak ke,
Soalan tu, bakpalah Allah, bakpa? Bagi kepada diri kita semula. Mungkin ansar dah masuk. Kemudian yang terakhir kaifiat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk membaca surah ini pada setiap kali lepas solat. Ketiga, amalan Nabi baca 3 kul sebelum tidur. Jadi kalau boleh, insya-Allah kita matilah dalam keadaan mengucap kalimah syahadah, insya-Allah. Tapi dalam keadaan kita mencintai 3 surah ini menjadi keamalan kita waktu bila? 3 kali pagi, 3 kali petang. Kemudian yang kedua, kita baca sebelum tidur 3 kul ni. Kemudian bacalah setiap kali selepas solat. Kelang kabut gana pun. Sebab daripada hadis tadi tu, Allah akan mencukupkan kita 2 kali dan Allah akan melindungi kita daripada segala keburukan. Tapi baca dengan penghayatan, cuba baca maksud dan baca tu dengan yakin. Saya jumpa ramai ada orang boleh sembuh sihir, walaupun dah jumpa ramai ustaz pergi berubat sana sini, rupanya dia kata, ustazah, saya belajar baca betul-betul 3 kul ni dengan yakin, dengan tenang, akhirnya saya dah tahu macam mana saya sembuh. Benda wak mari ganggu tu hilang gitu saja, saya boleh kembali diri saya yang semula. Rupanya masalah utama manusia adalah hilang keyakinan kepada Allah yang maha menyembuhkan, yang maha melindungi, duduk bergantung pada manusia. Orang cerita ustaz tu hebat, macam-macam orang turut semua boleh, dia gilah. Sampai jauh mana pun dia pergi. Bukan kata kita tak boleh berubat dengan manusia, tetapi kalaulah Allah tidak mengizinkan dan kalau kita membesarkan kudrat manusia daripada kemampuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh terjerumus dalam bab syirik. Dan orang yang mati dalam keadaan syirik dan tak sempat bertaubat dengan Allah, maka tidak ada keampunan dosa untuknya. Dia semayang, dia puasa, dia sedekah, tapi dia dalam bab berubah, dia lebih yakin makhluk daripada Allah, sampai akhirnya dia sapa-sapa ke orang pun, kalau jumpa Tok Bomo tu semua boleh belaka. Percayalah, buat sikit je benda dia mitok sekian-sekian. Na'udzubillah min zalik. Sebab dosa yang tidak akan diampunkan Allah adalah syirik. Ramai mana orang hari ni memang zahirnya nampak molek, tapi mati tak sempat bertaubat daripada dosa syirik. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah. Terima kasih kepada muslimat sekalian. Mohon maaf salah dan silap sepanjang kita bersama. Saya sayang muslimat sekalian kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan 3 surah ini akan mengubah akhlak kita jadi lebih comel, isteri yang lagi lebih sabar. Allah selesaikan masalah-masalah hidup kita, rezeki kita lebih murah, kita lebih sihat, lebih kuat. Rupanya yang jadi kita sakit adalah hati di dalam jiwa kita. Hati kita kotor, hati kita sakit. Lepas kita beramal, kita yakin dengan Allah, Allah beri kesembuhan, kita dikembalikan semula kekuatan yang sebenar yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada semua. Terima kasih kepada Ustazah Hidayah. Terima kasih kepada surah Al-Hikmah. Terima kasih kepada semua yang ikut kita di live FB dan juga di Instagram. Sekian di RTM. Subhanallah, ada rakaman daripada pihak RTM. Terima kasihlah kepada semua. Moga Allah kumpulkan kita kembali di syurga. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.